Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Pertama sekali, istilah peradaban berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Istilah Melayu yang digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan. Tetapi istilah tersebut tidak meluas berbanding tamadun. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Seterusnya, saya akan mengulaskan mengenai maksud etika, berfokuskan nilai akhlak dan juga moral. Sebenarnya, etika ini boleh dipahami sebagai panduan atau prinsip hidup yang membantu seseorang menilai sama ada tindakannya itu betul ataupun salah. Etika ini juga berkait rapat dengan nilai-nilai moral dan juga akhlak yang menjadi pegangan terhadap individu itu sendiri maupun sebuah organisasi. Dalam arti kata lain, etika ini yang membantu cara kita berpikir, bercakap, dan bertindak supaya sentiasa ikut batas yang baik dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, apabila kita bercakap dengan sopan, hormati orang lain, dan bersikap jujur. Secara keseluruhan, etika memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Tanpa etika, seseorang mungkin susah membedakan mana yang betul maupun yang salah. Jadi, etika bukan sekadar teori, tapi satu amalan yang membentuk siapa diri kita yang sebenarnya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang maksud peradaban. Peradaban bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa yang menerangkan kemajuan dalam aspek sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan juga cara hidup masyarakat. Peradaban juga menunjukkan sejauh mana suatu bangsa itu maju dari segi pemikiran, nilai moral, serta cara mereka berinteraksi dan menghargai antara satu sama lain. Sebagai contoh, masyarakat yang berperadaban tinggi ialah masyarakat yang menghormati orang lain, menjaga adab dan sopan santun, serta mengakalkan budaya yang baik. Kesimpulannya, peradaban mencerminkan kemajuan dan juga identitas suatu bangsa yang berilmu dan bermoral. Baiklah, saya akan menerangkan 3 elemen utama dalam pembentukan etika dan peradaban, yaitu kepercayaan dan agama, institusi sosial, dan sistem perundangan. Sistem kepercayaan dan agama merupakan asas utama dalam pembentukan etika dan moral. Hal ini dapat dilihat di Malaysia, di mana walaupun rakyatnya terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama, namun setiap kepercayaan tetap menekankan nilai yang sama seperti kejujuran, kasih sayang, dan toleransi serta menghormati antara satu sama lain. Sistem organisasi dan institusi sosial seperti keluarga, komuniti, dan kerajaan yang teratur memainkan peranan penting dalam membentuk etika masyarakat. Dalam masyarakat berbilang kaum, organisasi sosial yang tersusun amat penting bagi mengelakkan salah paham, budaya, dan mengekalkan keharmonian. Selain itu, sesuatu peradaban hanya dapat berkembang apabila institusinya kukuh serta berfungsi berasaskan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Akhir sekali, sistem perundangan berperanan dalam mengawal tingkah laku luaran serta membentuk nilai moral dalam masyarakat. Di Malaysia terdapat 3 sistem perundangan utama, yaitu sivil, syariah, dan adat. Keseimbangan antara ketiga-tiga sistem ini membantu menjamin keamanan, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat berbilang kaum. Secara keseluruhannya, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat bergantung kepada keseimbangan antara sistem kepercayaan, institusi sosial, dan sistem perundangan. Gabungan ketiga-tiga elemen ini melahirkan masyarakat yang berilmu, berakhlak, serta mampu mengekalkan keharmonian dalam kepelbagaian. Saudara dan saudari sekalian, soalan saya, apakah faktor-faktor lain yang wujud dalam membentuk etika dalam masyarakat kepelbagaian? Yang pertama, bahasa yang sempurna dan sistem lisan tersendiri. Bahasa ialah alat komunikasi yang digunakan bagi menyatukan rakyat. Sebagai contoh, di Malaysia itu sendiri, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perpaduan untuk menyatukan rakyat berbilang kaum. Dalam sejarah peradaban Islam pula, bahasa Arab memainkan peranan yang penting dalam memperluaskan ilmu dan ajaran agama Islam.
Melalui bahasa yang sempurna, bangsa dapat membina ilmu itu sendiri dan membina identiti dalam tamadun tersebut. Sementara itu, sistem tulisan pula melambangkan kemajuan intelektual sesuatu bangsa. Tulisan membolehkan ilmu, undang-undang dan juga sejarah didokumentasikan untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Contohnya, tulisan Jawi dalam tamadun Islam dan tulisan hieroglif dalam tamadun Mesir purba. Faktor yang kedua pula adalah dari segi peningkatan kualiti kehidupan dan jangka hayat. Tamadun yang maju bukan hanya diukur kepada infrastruktur sahaja, tetapi kepada kesejahteraan rakyatnya. Kemajuan contohnya dari segi bidang perubatan, pendidikan, ekonomi dan teknologi menunjukkan tahap peradaban yang tinggi. Contohnya, sistem kesihatan moden dan teknologi pada hari ini mampu untuk membantu meningkatkan taraf hidup dalam kalangan masyarakat. Namun, kemajuan fizikal ini mestilah diiringi dengan kemajuan rohani dan moral agar masyarakat kekal beretika dan seimbang. Faktor yang ketiga pula adalah penempatan masyarakat. Seperti Malaysia mempunyai masyarakat yang majmuk. Penempatan masyarakat yang bercampur antara pelbagai etnik mampu mewujudkan toleransi, tolak ukur, kesepahaman dan hormat menghormati. Ini menunjukkan bahawa penempatan bukan sahaja fizikal, tapi adalah satu tempat di mana nilai moral dan etika masyarakat dibentuk dan diamalkan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang inovasi dan daya kreatif dalam peradaban, yaitu aspek penting dalam pembentukan etika dan kemajuan sesebuah tamadun. Sejak awal peradaban, daya kreatif manusia telah mendorong lahirnya pelbagai kemajuan daripada penciptaan teknologi pertanian, sistem tulisan, sehinggalah kepada sistem perundangan dan organisasi sosial yang teratur. Sebagai contoh, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, wujud inovasi dalam bidang perdagangan dan pentadbiran melalui Hukum Kanun Melaka serta Undang-Undang Laut Melaka yang menjamin keselamatan pelabuhan dan memperkukuh sistem pemerintahan. Ini menunjukkan bagaimana daya kreatif bangsa Melayu menyesuaikan nilai Islam dan budaya tempatan untuk membentuk peradaban yang unggul. Pada era moden pula, inovasi terus berkembang melalui pendigitalan sejagat. Teknologi maklumat telah mengubah cara manusia berinteraksi, berfikir, dan berniaga. Namun begitu, penting untuk kita mengekalkan sikap dan nilai moral agar inovasi tidak menjejaskan kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, inovasi dan daya kreatif merupakan nadi kepada kemajuan peradaban manusia. Tanpa kreativiti, sesuatu bangsa akan ketinggalan. Namun, kemajuan yang dicapai mestilah seimbang dengan nilai etika supaya peradaban yang terhasil bukan sahaja maju dari segi teknologi, tetapi juga luhur dari segi akhlak. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.